Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan sambung bacaan kita dari surah Ibrahim. Ini bermula dari ayat yang ke-48. Okey, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار Sekali lagi. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Maka pada pagi ini kita sambung tadarus dan tadabbur kita dari surah Ibrahim. Ayat hari ini ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Okey. Dan ingatlah masa hari bumi ini diganti dengan yang lain. Demikian juga langit dan manusia semuanya keluar berhimpun. Manusia semuanya keluar berhimpun menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita, kalau semalam kita sebut tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas tipu daya orang-orang yang zalim. Allah membalas tipu daya orang-orang yang zalim. Hari ini Allah Ta'ala ingatkan lagi tentang hari akhirat. Tentang hari akhirat. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana bumi ni diganti dengan bumi yang lain. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ayat ini ada kaitannya kerana yauma di sini menunjukkan waktu dan keadaan berlakunya sesuatu. Apa yang akan berlaku? Okey. Yang akan berlaku pertama, ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah, innallaha azizun dzuntiqam." Jangan engkau menyangka Allah memungkiri janjinya kepada Rasul. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa lagi sedia membalas orang-orang yang derhaka kepadanya. Bila Allah Ta'ala akan tunaikan janji kepada Rasul? Bila Allah Ta'ala akan balas orang-orang yang zalim dan kafir ini? Pada hari yauma tubaddalul ard. Berdatanglah ayat yang 48, itulah pada hari Allah tukar langit menjadi bumi menjadi bumi yang lain dan langit juga langit yang lain. Iaitulah pada hari akhirat. Pada hari akhirat akan terbalaslah dan akan tertunailah janji Allah terhadap para rasul. Yang Allah janjikan pada rasul akan tertunai. Pengikut dia akan dibawa ke syurga. Janji Allah terhadap orang yang zalim, Allah akan balas perbuatan mereka. Itu yang pasti akan berlaku pada hari akhirat. Seterusnya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ayat bumi diganti dengan yang lain, begitu juga langit, adalah salah satu daripada perkara yang akan berlaku di hari kiamat. Maknanya, pada hari kiamat tak ada dah bumi kita ni. Bumi ni akan hancur. Bumi akan hancur. Langit pun akan hancur. Digulung. Langit digulung, bumi dihancurkan. Wal'iyadhu billah. Kita berlindung dengan Allah daripada kedahsyatan hari kiamat. Cumanya disebut dalam hadis akan kejadian ini. Mengikut riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Bukhari dan juga Muslim dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamati ala ardin bayda afra ka qursatin naqi laisa fiha ma'lamun li ahadin." Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat di atas bumi yang putih.
rata. Rata. Seperti apa tu? Qursatun naqi. Bersih, suci. Maknanya bumi bulat tanah yang bersih daripada tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok. Lapang, istilah dia lapang. Tanah yang lapang. Laisa fiha ma'lamun li ahad. Tidak ada padanya satu tanda pun untuk orang. Tak ada kata hak ni hak dia, hak ni tempat dia, hak ni tak ada. Bumi ni jadi tanah lapang, la tara fiha iwajan wala amta. Kamu tidak tengok tanah tinggi dan tidak juga tengok tanah rendah. Semuanya nampak belaka, tak ada tempat tersembunyi. Itu yang akan berlaku pada hari kiamat. Hari kiamat akan berlaku gitu. Dalam riwayat Imam Muslim dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam riwayat Imam Ahmad dulu, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ana awwalun nasi sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akulah manusia pertama yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ini. Aisyah kata, qultu aina an-nas yauma idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau bumi ditukar jadi bumi yang lain, macam mana manusia? Manusia pergi mana gitu? Di mana manusia pada hari tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala sirat. Mereka akan berada di titian sirat. Okay. Jadi bumi ditukar, manusia tak dapat lagi tinggal di sana. Dikira pada mahsyar lah. Kemudian mereka ni akan pergi ke sirat. Sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Bumi tidak lagi menjadi tempat tinggal. Okay. Dan dalam hadis yang panjang riwayat Imam Muslim dari Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Kuntu qa'iman 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku duduk berdiri dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang pendeta Yahudi. Datang seorang pendeta Yahudi, dia bagi salam, assalamu alayka ya Muhammad. Thauban ni, aku dengar dia jawab gitu, aku tolak dia. Hampir-hampir dia nak rebah. Dia kata, kenapa kamu tolak aku? Thauban jawab, kenapa tidak kamu kata ya Rasulullah? Kamu panggil nama Muhammad. Sahabat ni tak panggil nama Muhammad. Allah dalam Quran tak panggil nama Muhammad. Okay? Kecuali orang-orang yang memang tak kenal Nabi lagi lah. Okay? Ataupun Jibril lagi tu datang, ya Muhammad akhbir ni ada juga. Tapi nampak gayanya orang Yahudi ni bila sebut gitu, Thauban tak setuju, Thauban tolak dia sampai dia nak rebut. Yahudi ni jawab, aku panggil dengan nama dia. Nama yang diberi kepadanya oleh ahli keluarganya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, tak apalah, memang nama aku Muhammad. Yahudi tu tanya, Yahudi tu kata, aku datang nak tanya soalan. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku jawab ada manfaat tak? Ada manfaat tak? Yahudi kata, tak apalah, aku dengar dengan telinga aku. Aku nak dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tanyalah. Yahudi tu kata, ya Rasul, Yahudi tu kata, aina yakunun nas yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat? Di manakah kedudukan manusia pada hari bumi ditukar dan juga langit?
bumi ditukar dan juga langit. Jadi memang tak ada dah. Nabi SAW kata, hum fi zulmati dunal jisr. Mereka berada dalam kegelapan sebelum titian sirat, sebelum jambatan. Jadi waktu tu wallahu ta'ala alam, nak jadi macam mana kita pun tak boleh nak bayang lah. Cuma yang pasti bumi ini akan diganti oleh Allah. Bila kita bangkit tu dah tak ada dah tanah lapar, tanah tinggi, tanah rat, tak ada dah. Tak ada dah nama Ampang. Tak ada nama Kuala Lumpur, tak ada nama Malaysia. Tak ada. Yang kita duduk kejar cari tanah orang panggil sekangkang kera. Nak ayahnya kecilnya tanah kita tu. Tak ada. Yang kita duk bangga tu semuanya akan hilang. Okey? Yang tinggal kita dengan amalan kita. Hari tersebut semua yang dikumpulkan oleh manusia di dunia ni akan hilang. Bumi pun dah tak ada, langit pun dah tak ada. Apa yang akan berlaku pada bumi dan juga langit, wallahu ta'ala a'lam. Cuma yang kita tahu, kita bangkit hari akhirat tu, tanahnya rata dan lapang. Rata dan lapang. Jadi, Nabi kata mereka akan pergi ke titian sirat. Hari diubah tu, mereka akan pergi ke titian sirat. Lalu faman awwalun nasi ijazah, Yahudi tu tanya lagi, siapakah yang pertama akan melepasi titian sirat? Nabi SAW jawab, fuqara'ul muhajirin, orang fakir dari kalangan muhajirin. Muhajirin yang fakir. Ya Allah, ini antara kemuliaan orang fakir. Pertama orang muhajirin dan yang kedua orang fakir. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi SAW kata orang fakir masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Orang fakir masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Pasal apa? Pasal dia audit tak banyak lah. Kalau kita company besar, audit lama kan. Kazah dulu buat audit Petronas. Payahlah. Nak kena berapa hari tak tidur tu. Kalau hari nak closing account kan, Allahu Akbar. Dah company kita besar. Banyak subsidiary segala semua nak kena pasal bila dah duit banyak, lamalah audit dia. Kalau kita tak ada apa ni, LSDM pun tak cari. LSDM pun tak cari. Ni kalau dah banyak, macam kita lah, duk tengok duk jolly situ, jolly enjoy sana, enjoy sini. Post dalam Facebook, post dalam IG. Dia ada pemantau tengok, mana dia ni. Banyak duit dia belanja ni. Cek dia cukai bayar ke tak bayar. Kejap lagi siapa surat LSDM? Jadi kalau dunia kita dah faham dah macam tu, akhirat samalah. Bagi orang yang banyak harta, banyaklah dia punya persoalan dia. Sebab tu Nabi SAW didatangi banyak harta. Tapi Nabi cepat-cepat bagi. Cepat-cepat. Tak nak simpan lama-lama. Okey? Ni yang main duit, aku dah belanja. Ni dah habis dah, bagi. Settle, alhamdulillah. Nabi kalau sampai harta tak ada satu hari bagi tu. Kita yang nak simpan ni, awak berapa dalam bank? Sikitlah akaun saya ni. Sikit akaun. Pasal apa? Kita ada contingency, kita panggil dah. Mesti ada. Kurang bajet. Kalau belajar pengurusan kewangan, tamu-tamu musim Covid ni, dia bagi tahu kita punya saving tahap apa. Tahap kritikal ke, tahap baik ke,
Dia kata kalau tahap baik, kalau berlaku apa-apa, kita boleh survive selama setahun. Kalau tak ada kerja, kita survive setahun. Kalau okey sikit, 6 bulan survive. Mana dengan gaya hidup lah ni, kalau kita gaji 3,000, 6 bulan, mana dalam saving dah ada 18,000. Kalau hak kritikal, 3 bulan. 3 bulan. Kalau saving kita 1 bulan je, ni memang parah lah dia kata. Tapi kebanyakan kitanya lah ni, kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Dapat gaji 1 bulan, belum ujung bulan, dah habis. Tengok saving, tak ada, tak tu yang ada. Ujung bulan makan Maggi dah. Tak apalah sebenarnya. Kita ni, maknanya kita golongan fakir lagi lah. Fakir lagi. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Makna cukup bulan, habis hak tu belaka. Tak apa, jangan bimbang. Kalau bab fakir di dunia, jangan bimbang. Pasal apa? Pasal audit dia tak panjang di hari akhirat. Tak salah ada duit. Tapi tak semestinya orang kaya tidak boleh mengatasi orang miskin. Dari sudut harta, dia ada pahala-pahala yang lain. Dia ada pahala zakat, dia ada pahala haji. Maknanya, belum tentu orang yang masuk awal berada pada kedudukan yang lebih tinggi. Okay. Orang yang masuk awal, kerana mungkin audit dia sekejap. Boleh tutup tak? Terus hangat lagi. Cepat matahari 7, baru 7.25, matahari dah tinggi dah. Macam pukul berapa dah ni? Tak boleh tarik. Sakut cermin dia buka tu, sakut. Silau sangat matahari hari ni. Semalam tak ada lah itu sangat. Gitu. Jadi tidak bermaksud yang masuk awal itu lebih tinggi kedudukannya. Cuma dari sudut tertib masuk. Oleh kerana dia tak banyak persoalan, dia masuk awal. Memang silau tu. Muka dekat ni memang jadi apa? Terang sangat hari ni. Ngadap matahari ni. Belum tentu yang masuk awal lebih tinggi kedudukan. Ada yang masuk awal tinggi kedudukan dia. Dan ada juga yang masuk lewat lagi tinggi kedudukan. Jadi tidaklah hadis sebegini mencela orang kaya. Kekayaan tu tidaklah dicela, cuma memberi kelebihan kepada orang miskin. Orang miskin ada kelebihan berbanding orang kaya pada sudut apa? Sudut dia cepat masuk syurga. Tapi kalau orang kaya dia beramal dengan hartanya, dia ada kelebihan pada sudut amalan dengan hartanya. Dan kita tahu antara amalan yang paling besar adalah bersedekah. Bersedekah. Baik. Sambung cerita lagi. Jadi Yahudi ni tanya Nabi lagi. Yahudi tanya, apa tuhfatuhum? Apa tu hidangan mereka bila mereka masuk syurga? Makan apa? Kata Nabi SAW, dia makan ziyadatu kabidin nun, hati ikan nun. Lebihan dari hati ikan nun, tambahan dari hati ikan nun. Fama ghidha'uhum fi athariha. Kemudian mereka makan apa lepas pada tu? Disembelih lembu ataupun saurul jannah, lembu dalam syurga ni diberi daging. Maka daging pula lah lepas pada tu. Minum apa pula? Minum ain fiha tusamma salsabila, mata air yang dinamakan salsabil. Lepas tu Yahudi tu kata, engkau benar. Sesungguhnya aku datang bertanyakan soalan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang pun penduduk bumi, melainkan dianya seorang nabi
illa nabiyyun aw rajulun aw rajulan. Ialah seorang nabi ataupun orang-orang yang istimewa sahaja. Kemudian dia tanya lagi, aku nak tanya tentang anak. Macam mana anak? Nabi SAW kata, mani lelaki itu putih, sedang mani perempuan itu kuning. Apabila berkumpul, lalu mani lelaki mengalahkan mani perempuan, jadilah anak itu anak lelaki. Dan apabila mani perempuan mengatasi mani lelaki, jadilah anak itu perempuan dengan izin Allah. Berkata Yahudi itu lagi, sadaqta, engkau benar. Okey, engkau benar. Kemudian Yahudi itu kata, wa innaka lanabiyyun, engkau benar-benar seorang nabi. Engkau benar, engkau seorang nabi. Dia pun pergi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata lepas daripada itu, laqad sa'alani hadza 'anil ladzi sa'alani anhu. Orang ni telah bertanya apa yang dia nak tanya, dan aku tidak ada sesuatu pun ilmu tentangnya, melainkan Allah yang bagi tahu kepada aku. Allah yang bagi tahu kepada aku. Jadi asyahid dalam hadis tadi ada kisah bagaimana langit dan bumi ditukar di akhir zaman kepada bumi yang lain. Baik, ayat yang seterusnya. Wa taral mujrimina yawma idzim muqarranina fil asfad. Dan engkau melihat orang-orang yang berdosa pada ketika itu diberkas dengan belenggu. Diberkas dengan belenggu, diikat sama-sama mereka. Sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka dari belangkin. Qatiran. Qatiran ni ditulis ini minyak tar. Di situ apa? Ada dalam tafsir disebut an-nuhasul mudhab. Ibnu Abbas sebut tembaga yang cair. Panas mencair. Lagi panas daripada minyak tar. Iaitu pakaian mereka dari tembaga cair. Allahu Akbar. Dan muka serta seluruh tubuh mereka diliputi oleh jilatan api neraka. Wal'iyadhu billah. Ni yang Allah Ta'ala sebut, dia akan balas orang-orang yang kafir dan tidak beriman kepadanya. Okay? Jadi mereka akan dibelenggu, diikat, kemudian dipakaikan dengan pakaian dari tembaga yang panas. Tembaga yang panas. Dalam hadis ada diceritakan tentang pakaian dari tembaga panas ini. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un min ummati, 4 perkara dalam umatku, min amril jahiliyah la yatrukunahunna, termasuk dari jahiliyah yang orang tak tinggal. Nabi kata umatku akan buat perkara jahiliyah 4 perkara. Benda ni ada di jahiliyah dan akan berlaku pada umat Nabi. 4 perkara. Pertama, al-fakhru bil ahsab. Bangga dengan kedudukan. Umat Nabi ni ada juga jenis jahiliyah dia. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. Yang kedua, mereka mencela keturunan. Cara keturunan. Jadi dia tengok orang keturunan tu keturunan mulia, dia akan cela keturunan yang kurang mulia. Ada. Bukan semua umat Nabi, tapi akan berlaku dalam umat ni ada orang yang sebegini. Wal istisqa'u bin nujum, dan minta hujan dengan bintang-bintang.
Minta hujan dengan bintang. Wan niyahatu 'alal mayyit, yang keempat, meratapi orang mati. Meratapi kematian. Tanpa muka, koyok baju, setakat meratapi kita sedih, itu biasalah. Nah, ni meratap atau kita panggil berkabung dengan sifat jahiliyah. Ya. Kalau orang Islam berkabung dia macam mana? Tak ada. Kalau isteri iddah lah, duduk dalam rumah. Itu sifat berkabung. Tapi tak ada lah kata orang kita ni banyak ikut. Bila dah ada kematian pakai baju hitam belakang. Kan? Nak kena ada pakaian khas. Tanda. Padahal tidak pun gitu. Tapi jahiliyah siap tanpa pipi, koyok baju, meratap, ya kenapa Allah Ta'ala, kenapa Tuhan matikan anak aku ini, macam-macam lah. Nabi kata ini akan berlaku pada umat dia. Wan naihatu, dan siapa yang meratapi kematian, idza lam tatub qabla mautiha, kalau dia tak taubat sebelum dia mati, tuqamu yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatiran, dan dia akan memiliki pakaian dari qatiran, api yang panas ni, atau tembaga yang panas, wa dir'un min jarab, dan dir'un ni baju besi dari jarab. Jarab ni penyakit kulit. Nak kata kudis ke apa jenis penyakit kulit lah. Disebut dalam syarahan dia, oleh kerana dipakaikan dengan baju tembaga ni, baju pakaian api neraka, kulit dia ni jadi hangus. Kemudian sembuh, kemudian hangus, kemudian akhir sekali kulit dia ni jadi keras, berlapis-lapis, seperti baju perisai, baju besi, padahal kulit dia. Kita tak boleh nak bayangkan betapa beratnya azab api neraka ni. Tu pakaian dia, kulit dia jadi hangus, kemudian keras, dipakai kepada tembaga cair. Allah, wal'iyadu billah. Kita berlindung dengan Allah daripada kedahsyatan api dan kengerian api neraka ni. Lalu Allah Ta'ala kata dalam ayat seterusnya, liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat wa innallaha sari'ul hisab. Keluarnya manusia dari kubur masing-masing itu ialah kerana Allah akan membalas tiap-tiap seorang apa yang dia telah usahakan. Sesungguhnya Allah amat cepat hitungan hisabnya. Innallaha sari'ul hisab. Cepat, kita yang rasa lambat lagi, tak, sebenarnya cepat je. Balasan Allah tu sekejap je. Ni hadza balaghul linnas, kata Allah, hadza balaghul linnas, Al-Quran ini disampaikan kepada manusia, liyunzaru bihi, supaya mereka mengambil peringatan dan mengambil nasihat dengannya. Mereka diberi ingat dan diberi nasihat dengannya. Waliya'lamu, dan supaya mereka mengetahui dengan hujjah-hujjah yang tersebut di dalamnya, annama huwa ilahun wahid, sesungguhnya Tuhan mereka Maha Esa, satu. Tu je. Nak selamat, tu je. Beriman kepada Allah. Dan dia tu satu, tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita orang Islam ni, tauhid ni urusan kita nombor satu.
Dan saya ulang banyak kali dah, kita sangat bimbang kepada syirik. Takut syirik, sama ada syirik nyata, syirik kecil. Syirik kecil ni Nabi paling bimbang. Saya dah sebut semalam cerita capal kan. Capal yang orang letak dekat gambar atas kepala, tak simbol. Macam-macam, ada orang pertahankan dia. Kita katakan, kalau kamu pertahan dan kamu faham, kamu tak minta pun dengan capal tu. Kamu kata kamu hanya ambil berkat saja. Kamu tak anggap pun dia tu berkuasa. Contohnya kalau kamu kata. Tapi kalau kamu kata dia tak ada manfaat apa, tak ada lah pula kamu nak pakai. Sekarang ni bila orang pakai, ada iktiqad dia. Capal ni ada sesuatu. Kemudian boleh menyembuhkan. Lama kelamaan dia boleh jatuh kepada syirik. Syirik besar mungkin nak sampai ke syirik besar tu jauh lagi. Tak ada lah orang kata nak buat bentuk capal sebagai tugu atau bangunan atau gambar, kemudian nak sujud ataupun sembah capal. Tak ada. Lambat lagi. Tapi syirik kecil ni sudah cukup. Mereka menganggap dia memiliki kekuasaan. Okay? Memang Allah Ta'ala yang sembuhkan, tapi dengan sebab capal tu jugalah. Itu juga syirik kecil. Kalau syirik besar memang dia sembah terus. Ni dia mungkin dia kata Allah yang menyembuhkan, Allah yang buat, tapi dengan sebab capal tu lah. Itu juga boleh jatuh kepada syirik kecil. Syirik kecil. Jadi kita bimbang di saat itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita ni daripada syirik, sama ada besar ataupun kecil. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Okey. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari berbuat syirik pada apa yang kami tahu, dan kami minta ampun pada apa yang kami tak tahu. Sama macam azimat. Azimat ni pakai tangkal azimat. Dia boleh jatuh kepada syirik kecil. Kalau dia kata memang Allah Ta'ala yang buat, sembuhkan, tapi dengan sebab tangkal ni lah melindunginya. Tapi kalau dia kata memang tangkal tu yang habis, bergantung harap kepada dia, tak ada tangkal ni memang tak selamatlah kita. Kalau tak ada tangkal, kerana tangkal ni lah dia selamat, dia telah syirik besar. Sangat halus, borderline tu sangat halus. Sebab tu kita sangat bimbang kepada kesyirikan. Nabi SAW dalam bab syirik ni kita dah sebut one step further, ambil langkah berhati-hati, sadduz zara'i. Kenapa Nabi larang hukum melukis gambar, membuat patung? Nabi larang pasal apa? Takut orang terlibat dengan syirik. Okey, kenapa Nabi SAW tak bagi sahabat-sahabat dulu minta pokok? Pasal takut mereka akan terlibat dengan benda-benda macam tu. Okey, Nabi Umar radhiyallahu anhu, Hajar Aswad tu lagi. Ada orang jawab, kita selama duduk gambar Kaabah tu tak ada pun orang kata sembah Kaabah. Tak ada orang pun kata siapa ada gambar Kaabah akan berlaku kelebihan sekian-sekian. Tak ada orang. Orang tu tahu belaka gambar Kaabah ni. Kalau kita ambil gambar Masjid Nabawi sekalipun, hanya kerana rindu kita pada Masjid Nabawi. Tak ada orang kata dia dalam bentuk tangkal. Siapa letak gambar Masjid Nabawi dalam rumah dia begini. Siapa letak gambar Kaabah dalam rumah dia begini. Tapi capal ada. Capal ada. Pasal apa? Iktiqad dia berbeza. Yang ni yang kita pesan, kita bukan larang sayang kepada Nabi, kita galak sayanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikutlah cara yang sebenar. Jangan sampai sayang kepada Nabi menyebabkan orang tu terlibat dalam syirik kecil.
Sebab tu Nabi SAW larang, la tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan puja aku sebagaimana orang Nasrani puja Isa ibnu Maryam. Jadi soal tauhid ni soal utama. Quran datang ni, ayat Quran ni, ayat surah Ibrahim yang terakhir ni, Quran ini disampaikan supaya memberi peringatan dan nasihat pada manusia dan supaya mereka tahu bahawa Allah ni Maha Esa. Satu. Jangan syirik kepada Allah. Waliyadzakkara ulul albab, dan supaya beringat orang-orang yang mempunyai akal dan juga fikiran. Jadi mudah-mudahan kita terpandu kepada mentauhidkan Allah. Mudah-mudahan kita terpandu kepada mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Taala melindungi kita daripada kesyirikan. Okey, dan melindungi kita daripada kekufuran. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Banyak doa-doa yang kita minta berlindung daripada kekufuran, kesyirikan, dan kita minta hati kita sentiasa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mematikan kita di atas iman dan membangkitkan kita di atas iman sehingga kita berjaya mendapatkan syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, habislah kita surah Ibrahim. Insya-Allah besok kita akan masuk surah yang baru. Okey. Surah yang baru. Surah Ar-Ra'd surah Ar-Ra'd, kita masuk surah Ar-Ra'd nanti insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.